Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syamila binti Sagi, nombor matriks 202511118053. Nama saya Roslina Anam yang memegang nomor kartu matriks di 202511180077. Saya Dayang Nurmawati Shiba binti Muhammad Haris dengan pemegang kad matriks di 202511180046. Hai, nama saya Nurul Kisliana binti Sadudin, nombor matriks di 202511117877. Nama saya Sylvia Inyana Philip yang memegang nombor kad matrik di 2025115391. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 10. Tajuk kajian kami adalah strategi dan cabaran guru dalam pengurusan bilik darjah. Kajian ini dijalankan di SK Batu Pau, sebuah sekolah rendah kerajaan. Tujuan kajian ini adalah untuk memahami strategi yang digunakan oleh guru dalam pengurusan bilik darjah serta cabaran yang dihadapi bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan berkesan. Topik kajian ini memberi fokus kepada pengurusan bilik darjah, proses PDP yang berkesan dan hubungannya dengan sosiologi pendidikan. Pengurusan bilik darjah yang baik dapat mewujudkan interaksi positif antara guru dan murid, membentuk nilai serta disiplin dan menghasilkan suasana pembelajaran yang kondusif. Kajian ini menggunakan 3 teori sosiologi utama, iaitu teori functionalisme yang melihat guru sebagai ejen sosialisasi, kedua adalah teori konflik yang menekankan cabaran akibat perbezaan latar belakang murid, dan yang ketiga adalah interactionalisme simbolik yang memberi perhatian kepada komunikasi serta hubungan positif antara guru dan murid. Fokus utama kajian adalah strategi pengurusan bilik darjah, cabaran yang dihadapi guru semasa proses PDP, kawalan disiplin murid, dan usaha mewujudkan suasana pembelajaran yang positif. Untuk proses kajian ini dijalankan bagi meneliti strategi dan cabaran guru dalam pengurusan bilik darjah. Dari segi metodologi penyelidikan, kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian lapangan. Data dikumpulkan menggunakan temu bual separa berstruktur yang dijalankan secara dalam talian melalui Google Meet. Bagi kaedah pengumpulan data, seorang guru telah ditemu bual menggunakan beberapa soalan yang berkaitan dengan strategi serta cabaran dalam pengurusan bilik darjah. Maklumat yang diperoleh direkodkan dan dianalisis secara deskriptif bagi mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman sebenar responden. Seterusnya, teknik pesampulan yang digunakan ialah pesampulan bertujuan atau purposive sampling. Responden dipilih berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka dalam pengurusan bilik darjah agar dapat memberikan maklumat yang relevan dan objektif kajian. Semasa menjalankan penyelidikan, beberapa cabaran telah dihadapi seperti kekangan massa, capaian internet yang tidak stabil, kesukaran mendapatkan maklumat yang terperinci, serta memastikan fokus perbincangan sepanjang sesi temu bual. Bagi mengatasi cabaran tersebut, jadwal temu bual ditetapkan lebih awal, soalan separa berstruktur yang jelas digunakan, komunikasi yang berkesan diamalkan, dan sambungan internet dipastikan berada dalam keadaan baik sebelum sesi dijalankan. Akhir sekali, aspek etika penyelidikan turut diberi perhatian dengan mendapatkan persetujuan responden, menjaga kerahasiaan identiti, menggunakan maklumat hanya untuk tujuan akademik, serta menghormati hak dan privasi responden. Berdasarkan dapatan kajian, terdapat 3 aspek utama yang dikenal pasti, iaitu strategi guru dalam pengurusan bilik darjah, pengurusan aktiviti berkumpulan, dan cabaran dalam pengurusan bilik darjah. Pertama, dari segi strategi guru dalam pengurusan bilik darjah, guru memainkan peranan penting dalam memastikan suasana pembelajaran berada dalam keadaan terkawal dan kondusif. Guru memulakan kelas dengan memberi salam dan mengambil kehadiran sebelum memastikan kebersihan dan kekemasan kelas. Murid juga diingatkan supaya menyediakan buku teks dan alat tulis sebelum sesi PDP bermula. Selain itu, guru menggunakan set induksi yang menarik bagi menarik perhatian murid dan pemulaan kelas.
Sepanjang proses pengajaran, guru mengalakkan penglibatan aktif murid melalui aktiviti soal jawab, perbincangan dan pembentangan. Penggunaan bahan bantu mengajar seperti video, gambar dan slide turut membantu meningkatkan minat serta pemahaman murid terhadap isi pelajaran. Seterusnya, bagi pengurusan aktiviti berkumpulan, guru memberikan arahan yang jelas dan tegas sebelum aktiviti dijalankan. Perarakan murid dipantau dengan baik bagi mengelakkan gangguan semasa aktiviti berlangsung. Guru juga membahagikan murid kepada beberapa kumpulan yang sesuai dan memberikan nama kumpulan yang kreatif bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menarik. Melalui aktiviti kumpulan ini, murid dapat meningkatkan kerjasama, komunikasi dan penglibatan mereka dalam pembelajaran. Selain itu, terdapat cabaran dalam pengurusan bilik darjah yang dihadapi oleh guru. Antaranya ialah masalah disiplin murid, penggunaan telefon pintar secara berlebihan serta kurangnya fokus terhadap sesi PDP. Guru juga berhadapan dengan perbezaan tahap penguasaan murid, terutamanya dalam aspek membaca dan memahami teks. Di samping itu, bilangan murid yang ramai turut menjadi cabaran kerana memerlukan kawalan dan pemantauan yang lebih rapi daripada guru. Seterusnya, saya akan menerangkan faktor-faktor yang menyebabkan cabaran dalam pengurusan bilik darjah. Berdasarkan kajian yang kami jalankan, salah satu faktor utama ialah perbezaan tahap kebolehan dan latar belakang murid. Dalam satu kelas, setiap murid mempunyai cara pembelajaran yang berbeza. Ada murid yang cepat memahami suatu topik, manakala ada juga yang memerlukan lebih banyak bimbingan daripada guru. Selain itu, sikap murid yang kurang fokus semasa PDP dan mudah terganggu dengan perkara lain turut menjadi cabaran kepada guru. Penggunaan gadget yang berlebihan juga menyebabkan sesetengah murid kurang memberikan perhatian ketika proses pembelajaran berlangsung. Tambahan pula, guru akan menghadapi kesukaran untuk memantau setiap murid secara menyeluruh kerana bilangan murid yang terlalu ramai dalam satu kelas. Oleh sebab itu, guru perlu sentiasa mencari pendekatan yang sesuai bagi memastikan proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Seterusnya, cabaran-cabaran ini memberi kesan terhadap kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran. Berdasarkan dapatan kajian, guru menyatakan bahawa masa pengajaran sering terganggu kerana perlu mengambil masa untuk mengawal tingkah laku murid terlebih dahulu sebelum meneruskan pengajaran. Keadaan ini menyebabkan perancangan PDP yang telah disediakan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dalam tempoh masa yang ditetapkan. Oleh itu, suasana pembelajaran menjadi kurang kondusif dan perkara ini boleh menjejaskan tumpuan serta penglibatan murid dalam aktiviti yang dijalankan. Secara tidak langsung, keberkesanan penyampaian pembelajaran juga terjejas. Bagi mengatasi cabaran tersebut, guru menggunakan pendekatan disiplin yang positif seperti memberi teguran secara berhemah dan memberikan penghargaan kepada murid yang menunjukkan perubahan yang baik. Guru juga menjadi contoh teladan serta menetapkan peraturan kelas yang jelas dan konsisten. Hasilnya, murid lebih mematuhi arahan dan menunjukkan tingkah laku yang lebih positif dalam kelas. Sebagai pakar guru, kajian ini memberikan saya pemahaman yang lebih jelas tentang kepentingan pengurusan bilik darjah dalam memastikan proses pembelajaran berjalan dengan berkesan. Saya menyadari bahawa guru perlu menggunakan strategi yang sesuai untuk menarik perhatian murid, mengawal disiplin dan mewujudkan suasana pembelajaran yang positif. Selain itu, cabaran seperti kepelbagaian tingkah laku dan tahap penguasaan murid memerlukan guru untuk sentiasa bersabar, kreatif dan fleksibel. Pengalaman daripada kajian ini akan menjadikan panduan kepada saya untuk menjadi seorang bakal pendidik yang lebih bersedia dan berkesan pada masa hadapan. Sebagai bakal seorang guru, kajian ini telah memberi banyak pengetahuan kepada saya tentang kepentingan pengurusan bilik darjah yang berkesan. Saya menyadari bahawa guru bukan sahaja mengajar, tetapi juga perlu memahami tingkah laku dan keperluan murid yang berbeza. Selain itu, saya memahami bahawa komunikasi yang baik, kesabaran dan perubahan positif sangat penting dalam membentuk disiplin murid. Pengalaman ini memberi kesadaran kepada saya untuk menjadi seorang guru yang prihatin, kreatif, dan mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang harmoni serta kondusif untuk semua murid.
Sebagai bakal pendidik, kajian lapangan ini telah memberikan saya pemahaman yang lebih mendalam tentang peranan guru dalam mengurus kepelbagaian murid. Saya menyadari bahawa setiap murid mempunyai latar belakang dan keperluan yang berbeza, justru guru perlu bersikap fleksibel, sabar dan memahami dalam melaksanakan pengajaran. Pengalaman ini turut mengukuhkan keyakinan saya untuk menjadi seorang guru yang bukan sahaja menyampaikan ilmu tetapi juga membimbing, memberi inspirasi dan mewujudkan persekitaran pembelajaran yang positif untuk semua murid di masa akan datang. Melalui kajian lapangan yang dijalankan, saya dapat memahami dengan lebih mendalam bahawa peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi juga mengurus tingkah laku dan membentuk sasiah murid. Pengetahuan sosiologi membantu saya memahami bahawa setiap murid mempunyai latar belakang, kebolehan dan keperluan yang berbeza. Oleh itu, sebagai bakal pendidik, saya perlu menggunakan pendekatan yang fleksibel dan inklusif bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang positif. Berdasarkan dapatan kajian ini juga, saya menyadari kepentingan membina hubungan yang baik dengan murid, menetapkan peraturan yang jelas bagi memastikan pengurusan bilik darjah yang lebih berkesan. Terima kasih. Melalui sesi temu bual bersama seorang guru, saya mendapat banyak input mengenai strategi dan cabaran pengurusan bilik darjah. Antara strategi yang diberikan oleh guru tersebut ialah guru perlu menetapkan peraturan sejak awal dan menggunakan komunikasi yang positif di dalam kelas bagi mengawal tingkah laku murid. Selain itu, guru juga perlu mewujudkan suasana pembelajaran yang menarik agar dapat menarik perhatian murid. Selain itu, murid dapat fokus dan aktif di dalam kelas. Namun begitu, terdapat beberapa cabaran yang menyukarkan guru untuk mengawal kelas seperti perbezaan keupayaan murid, perbezaan agama dan budaya maupun jurang ekonomi. Sikap murid yang sukar dikawal serta kekangan masa dalam pembelajaran juga merupakan cabaran bagi seorang guru. Secara keseluruhannya, temu bual ini memberi saya pemahaman bahawa pengurusan bilik darjah memerlukan kesabaran guru, kreativiti dan kebijaksanaan guru dalam mengawal situasi di dalam kelas. Itu refleksi pribadi daripada saya. Kesimpulannya, kajian ini membuktikan bahawa persekitaran pembelajaran yang kondusif terhasil daripada strategi guru yang sistematik, ketahanan menghadapi cabaran serta intervensi disiplin yang berkesan. Strategi seperti rutin pra-pengajaran, kaedah berpusatkan murid dan aktiviti interaktif meningkatkan fokus serta penlibatan murid selaras dengan teori fungsionalisme yang menekankan kepentingan struktur dan peranan yang jelas. Namun, bilik darjah moden berdepan cabaran seperti gangguan gadget digital, jurang penguasaan akademik dan bilangan murid yang ramai yang mencerminkan ketidaksamaan modal budaya seperti dihuraikan oleh teori konflik. Pendekatan disiplin berasaskan bimbingan, peneguhan positif dan komunikasi berhemah lebih berkesan serta menyokong teori interaksionalisme simbolik yang menekankan interaksi bermakna antara guru dan murid. Secara keseluruhan, pengurusan bilik darjah ialah gabungan seni dan kemahiran yang memerlukan keseimbangan ketegasan dan keprihatinan terhadap emosi murid demi melahirkan generasi seimbang dari aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani.